Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada ramai orang memang cukup bagus. Abang memang beruntung sangat-sangat. Terima kasih kepada semua yang memberikan cerita. Pengalaman kalian semua betul-betul mengajar Abang menjadi seseorang yang lebih bersyukur dengan apa yang Abang dapat sekarang. Jadi pengalaman hari ini Abang dedikasikan hanya untuk seorang lelaki sahaja. Pengalaman dia bila Abang baca dihantar melalui email cukup mendebarkan. Dan sebenarnya cerita ni Abang rakam kali kedua. Sebab kali pertama Abang rakamkan pada malam semalam. Pada waktu tu masih lagi bukan awal tapi dalam lebih kurang pukul 2 lah macam tu Abang buatkan rakaman. Abang dengar dekat luar tingkap ada orang menangis. Tapi Abang tak boleh nak stop. Sebabnya kalau Abang stop nanti Abang kena rakam balik. Dia akan jadi macam, ya Allah Tuhanku, bukan benda yang senang untuk rakam semula. Sebab kena ingat jalan cerita, air kita punya tekak jadi kering kan. Jadi Abang teruskanlah bercerita sampai cerita yang Abang nak cerita ni habis. Habis je Abang terus nak tidur. Sekali Abang dengar semula rakaman, tak ada suara. Langsung ada suaranya waktu yang Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang. Yang awal-awal tu je suara. Dan selebihnya mulut je bergerak tapi suara tak ada. Memang cabaran. Jadi Abang ceritakan sekali lagi cerita kali ini. Tapi hari ini Abang rakam awal sikit. Lebih kurang pukul, sekarang ni pukul dekat-dekat pukul 12. Awal lagi. Jadi moga-moga tak ada apa-apa gangguan. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Jadi tanpa membuang masa, Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang lelaki. Nama samaran dia adalah Asura. Dia sebenarnya adalah seorang lelaki Cina. Lebih-lebih kurang umur Abang je. Tapi dalam email tu dia panggil Abang ni adalah Abang Joe lah. Padahal Asura kita sebaya tahu sebenarnya. Jadi cerita ni, background cerita ni adalah pada tahun 1995 dan berlaku di Perak. Kat mana tempatnya secara spesifik Abang terpaksa sembunyikan. Sebab itu adalah atas permintaan Asura sendiri. Sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang cerita background dia dulu. Asura ni dalam keluarga dia ada abang, dia ada kakak, ada mak dengan ayah. Ayah dia pula pada muda-muda dulu, dia bekerja dekat satu company buat arang. Potong-potong pokok bakau, dibakar untuk dijadikan sebagai arang. Mak dia pula kerja dekat kilang kacang dekat kawasan-kawasan Perak. Jadi kalau siapa-siapa tahu kawasan-kawasan ni, boleh komen kat bawah. Tapi bila dah lama bekerja, akhirnya bapak dia pencen awal lah. Lebih kurang umur 50-an dia dah pencen. Mak dia pula, sejak daripada bapak dia pencen, bapak dia selalu dah duduk dekat rumah. Tapi disebabkan sesuatu yang berlaku pada kilang kacang tempat mak dia bekerja. Kalau tak silap Abang, pada waktu tu berlaku satu kemalangan yang melibatkan mak dia. Tangan mak dia tercedera teruk. Jadi bapak dia minta mak dia berhenti kerja lah. Cari kerja tempat lain. Jadi selepas berhenti kerja daripada kilang kacang tu, mak dia bekerja dekat satu kedai makan sebagai pembantu kedai. Tapi bapak dia tetap juga pencen, duduk dekat rumah. Bapak dia adalah dia punya pencen, jadi hidup berdasarkan kepada duit pencen je. Asura ni daripada kecil dia memang tak berapa ngam dengan bapak dia. Sebab dia kata perangai dia dengan bapak dia lebih kurang sama. Dan kita memang tahu kalau mak bapak lebih kurang sama dengan perangai kita, kita punya hubungan tu akan selalu ada ketegangan. Bukanlah tidak menghormati, tapi pendapat selalu bertingkah, selalu ada yang tak kena. Jadi disebabkan tu hubungan dia dengan bapak dia macam kurang sikit. Kurang berborak, kurang nak bergurau senda. Tapi masih lagi makan semeja, masih lagi bercakap. Cumanya untuk hal-hal yang sensitif memang dia tak akan bawa bapak dia berbincang. Sebab nanti jadi gaduh besar. Mak dia pun dah faham dengan apa yang dia alami. Cumanya disebabkan perkara ni, bapak dia selalu cakap dengan anak-anak yang lain. Adik korang tu yang nama Asura ni lah, jenis jahat ni, dia kata. Budak ni derhaka ni, anak derhaka ni. Ditambah pula Asura ni pada waktu tu dia suka nak sekolah dekat sekolah kebangsaan. Sebab dia kata dekat sekolah kebangsaan dia bercampur dengan banyak kaum. Ada Cina, ada Melayu, ada India, dan juga ada bangsa-bangsa yang lain.
Tapi benda tu, idea tu ditentang oleh bapa dia, di mana bapa dia lebih suka kalau dia bersekolah dekat sekolah Cina, macam abang dengan kakak-kakak dia semua. Tapi Asura kata bukan dia tak nak sekolah kat sekolah Cina, tapi sejak daripada dia sekolah rendah, daripada tadika sampai sekolah rendah, dia banyak bergaul, kawan-kawan sekolah dia adalah terdiri daripada Cina, Melayu, India. Jadi kalau dia sekolah Cina, dia rasa macam dia tak reti nak bergaul dengan semuanya Cina macam tu. Jadi lebih suka jenis yang bergaul dengan banyak kaum. Dan idea ni menyebabkan titik tolak, bapa dia langsung tak nak bercakap dengan dia. Dia dengan bapa dia memang selalu bergaduh, dan inilah puncanya dia punya pergaduhan menjadi semakin teruk. Jadi nak jadi cerita, setiap kali mak dia balik kerja, nak jadi cerita mak dia balik kerja lebih kurang pukul 12 macam tu lah. Bila kedai makan tutup, mak dia balik lah kan. Jadi setiap hari bapa dia akan tunggu mak dia dekat ruang depan rumah, kawasan pagar depan rumah tu. Jadi tunggulah bapa dia, tiap-tiap malam dia tunggu mak dia balik. Sebabnya itu sebagai sokongan moral daripada seorang suami kepada seorang isteri. Sebab keluarga tu isteri je yang bekerja kan, jadi bagi sokongan moral. Benda tu tak jadi masalah. Okey, kita ketepikan dulu cerita ni. Depan rumah dia orang ada satu kawasan lapang, dan kawasan tu memang tak pernah dibangunkan sejak dia orang menyewa dekat rumah tu. Sejak daripada sekolah rendah lah dia menyewa dekat rumah tu, sampailah ke hari kejadian memang tak ada tanda-tanda kawasan depan rumah tu nak dibangunkan. Dia agak lapang. Tengah-tengah kawasan itu ada satu pokok gajus. Okey, jadi ada dua cerita kat sini kan. Banyak juga dia tanya dengan kawan-kawan dia, terutama pakcik-pakcik yang nak pergi masjid lalu depan rumah dia. Tanyalah, pakcik kenapa pokok ni tak dipotong dan kawasan tu tak dibangunkan. Jadi kebanyakan pakcik-pakcik yang lalu masjid tu, pakcik tu pun entahlah, pakcik pun tak tahu, pakcik pun lalu dekat sini hari-hari, tak ada pun terfikir nak tanya, terfikir nak kenapa tak dibangunkan. Jadi itu menjadi satu persoalan kepada Asura, kenapa kawasan depan rumah dia tak dibangunkan. Sampailah satu hari ada seorang atuk ni, dan atuk ni adalah atuk yang penduduk awal dekat taman perumahan tu. Dia lalu dekat depan rumah Asura. Waktu tu Asura tengah lepak-lepak dekat depan rumah. Jadi dia tanya dengan atuk tu, "Tok, nak tanyalah kenapa kawasan depan rumah ni tak dibangunkan? Kenapa pokok tu tak ditebang?" Atuk tu cakap apa? Simple lah dia, atuk tu cakap. Dulu dekat pokok tu ada orang bunuh diri. Seorang perempuan, dia dikecewakan oleh suami dia. Jadi dia bunuh diri kat pokok tu sebelum kau pindah dekat taman ni. Jadi sejak daripada tu, orang ramai cuba robohkan pokok tu, potong pokok tu, tapi tak berjaya. Banyak juga company-company yang buat perumahan dekat situ, nak buat pembangunan dekat situ, tapi semua ni tak berjaya. Bila dengar jawapan daripada atuk tu, tengah-engah Asura. Dan lepas tu atuk tu teruslah berlalu pergi ke masjid. Jadi sejak tu Asura akan berhati-hati setiap kali lalu ataupun menatap pokok tu. Dan dia rasa pokok tu macam ada sesuatu yang aneh. Tapi tak boleh nak buat macam mana, sebabnya pokok tu terletak dekat kawasan yang lapang. Dengan kata lain, kalau budak-budak taman perumahan jumpa kawasan lapang, itu adalah menjadi pot bola sepak. Itu juga yang terjadi dekat kawasan lapang depan rumah Asura. Walaupun ada pokok misteri, tapi kawasan lapang tu selalu dijadikan lokasi untuk main bola. Cumanya budak-budak akan mengelak untuk berteduh di bawah pokok gajus tu. Walaupun pokok gajus tu rendang, tapi elak untuk berteduh kat situ. Dan yang lebih pelik lagi, bila sebelum azan maghrib berkumandang, semua budak-budak yang beragama Islam, kata Asura, akan masuk rumah. Pernah juga dia tanya dengan kawan dia, kenapa buat macam ni? Jangan risau, main je lah sampai isyak. Tapi kawan-kawan dia beritahu ada dua sebab. Yang pertama, kita sebagai orang Islam kena semayang. Yang kedua, dia beritahu, kalau Asura nak tahu, waktu maghrib adalah waktu perubahan masa di antara siang ke malam. Jadi mengikut apa yang kita pelajari dalam agama Islam, ini adalah waktu kebanyakan daripada makhluk alam sebelah akan keluar dan mengganggu kita. Jadi adalah lebih baik kita masuk dalam rumah, tutup pintu rapat-rapat, kunci, untuk mengelakkan daripada gangguan makhluk alam sebelah di waktu maghrib.
Lebih-lebih lagi kalau rumah tu ada budak kecil. Jadi bila dengar penjelasan macam tu, Asura baru faham kenapa kawan-kawan dia sebelum maghrib aja, sebelum azan berkumandangnya, dia ramai-ramai dah masuk dalam rumah. Rupanya ada cerita di sebaliknya, iaitu pokok ni. Okey. Ceritanya dilanjutkan. Pada satu hari, waktu tu ada orang yang baru pindah dekat situ. Berjalanlah dia ke kawasan pokok tu. Lepas tu dengar dia menjerit. Rupanya bila orang tanya-tanya, dia kata dekat pokok tu ada seorang perempuan. Tapi yang peliknya, bila orang perempuan datang dekat pokok tu ataupun lalu dekat kawasan pokok tu, memang tak nampak apa-apa. Tapi kalau orang lelaki yang lalu, mesti akan nampak. Lebih-lebih lagi kalau budak-budak mak rempit lalu naik motor depan pokok tu, melintasi pokok tu, memang diorang akan nampak seorang perempuan yang bertinggi atas pokok tu. Dan yang lebih seram lagi, ada juga beberapa peristiwa yang mana makhluk tu tompang motor diorang semua. Jadi dengan kata lain, benda ni memang bukan sesuatu yang biasa. Dia sangat menyeramkan. Cuma yang peliknya, dia akan mengganggu orang lelaki je. Orang perempuan dia tak ganggu. Mungkin disebabkan, ramai yang juga beranggapan, mungkin disebabkan oleh dia pernah dikecewakan oleh suaminya, lalu dia gantung diri. Jadi lelaki, dia anggap semua lelaki adalah jahat. Jadi kalau dia jumpa lelaki yang melintas depan pokok dia, dia akan kacau. Jadi ceritanya berlanjutan. Bila satu hari, tiba-tiba ada orang bagi tahu dekat pokok tu, dekat salah satu dahan dia, ada sarang tebuan. Mula-mula sarang tebuan tu kecil je dan orang pun tak hirau lah. Tapi semakin lama, sarang tebuan tu semakin besar. Dan yang lebih menakutkan lagi, tebuan-tebuan tu akan menyerang manusia, akan menyerang orang-orang yang lalu dekat kawasan tu. Dan lebih-lebih menakutkannya lagi, dia akan menyerang sesiapa yang ada niat nak pergi ke masjid. Itu yang Asura pelik. Dia sebagai orang Cina memang tak pergi ke masjid lah. Jadi walaupun dia lalu dekat bawah pokok gajus tu, dia tak pernah kena kacau atau tak pernah kena sengat. Tapi kalau tiba-tiba ada seorang pakcik yang nak pergi ke masjid, bukanlah lalu bawah pokok tu, lalu lebih kurang 1 kilometer jauh daripada pokok tu pun, dia dah kena sengat dengan tebuan daripada pokok tu. Dengan kata lain, tebuan-tebuan yang ada dekat pokok tu memang boleh kesan siapa yang nak pergi masjid, dia akan sengat. Benda tu mungkin ada kaitan dengan cerita di sebaliknya. Walaupun Asura sendiri tak tahu apa kaitannya, tapi benda tu menimbulkan satu suasana yang pelik di kalangan penduduk-penduduk kat situ. Jadi disebabkan dah banyak kali orang kena sengat, dan semuanya sengatan-sengatan ni menyebabkan yang mangsa-mangsanya pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Jadi pihak bomba dihubungi. Orang taman tu call lah bomba. Call bomba, suruh datang hancurkan sarang tebuan tu. Jadi bomba datanglah dengan skuad penghancur sarang tebuan. Ada skuad dia. Skuad-skuad yang macam ni selalunya dia ada kelengkapan yang lengkap, dia ada baju yang betul, ada peralatan yang betul untuk menghancurkan sarang tebuan. Tapi perkara ni dibuat pada waktu tu tengah hari. Semua penduduk-penduduk diminta untuk tidak keluar rumah dan kunci pintu, tutup segala lubang. Sebabnya mengikut sebelum bomba tu datang, pihak bomba telah dijelaskan pokok ni bukan main-main. Pokok ni ada sesuatu yang menunggu, menghuni. Jadi untuk mengelakkan daripada penduduk mendapat kecelakaan, kena gigit dengan tebuan tidak menggigit, tebuan menyengat. Disengat oleh tebuan, semua kena masuk dalam rumah, kunci tutup rapat-rapat. Tapi Asura ni, dia tahu dia tak akan kena sengat. Sebab walaupun dia orang kata bahaya, dia dah banyak kali saksi dengan mata kepala dia sendiri, yang akan disengat adalah orang yang nak pergi masjid. Orang tu mesti beragama Islam. Jadi dia bukan beragama Islam, dia yakin dia tak akan kena sengat. Tapi sangkaan dia memang betul-betul tepat. Pada waktu kejadian, dia tak kena sengat. Jadi dia saksikan macam mana sarang tebuan tu dirobohkan. Proses nak merobohkan, nak membakar sarang tebuan tu bukan sikit-sikit, bukan 1 jam, 5 jam diambil untuk hancurkan sarang tebuan tu.
Mula-mula bomba tu jolok-jolok sarang tebuan, jolok-jolok, tak mau dia. Makin dia jolok, makin sarang tebuan-tebuan tu mengerumuni semua orang yang ada dekat situ. Muncullah dia orang semua dah ada pakai peralatan yang bagus. Tebuan-tebuan yang ada kat situ seolah-olah macam kena rasuk bila pihak bomba cuba jolok-jolok sarang diorang. Dan diorang cuba untuk menyengat semua bomba-bomba. Tapi diorang walaupun pakai pakaian yang cukup lengkap, tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang sangat mengejutkan. Kesemua bomba yang ditugaskan untuk merobohkan sarang tebuan tu tiba-tiba mengelupur lari. Mula-mula Asura tak faham kenapa dia orang lari. Sebab dia orang dah pakai suit yang cukup lengkap. Dia orang berlari masuk dekat dalam van kenderaan bomba untuk mengelakkan daripada disengat tebuan. Mula-mula dia tak faham, Asura tak faham kenapa. Tapi selepas tu dia baru tahu tah macam mana banyak tebuan boleh masuk dekat dalam suit ahli bomba tu. Bukan seorang, tapi kelima-lima orang yang bertugas, semuanya kena gigit dengan serangga. Semuanya kena sengat dengan tebuan. Pelik, sampai bengkak-bengkak muka dia orang. Padahal sebelum ni, kata pihak bomba, tak pernah terjadi macam tu. Tapi selepas dia sengat orang-orang bomba ni dan orang-orang bomba ni lagi, tebuan-tebuan tu balik semula ke sarang. Tak diserangnya orang lain, termasuk dia tak serang Asura. Itu memang peristiwa yang betul-betul depan matanya berlaku. Dia rasa betul-betul pelik. Bila kali pertama gagal, diorang terpaksa panggil seorang imam untuk selesaikan benda ni secara hal agama. Jadi sebelum diorang robohkan sarang tebuan tu, imam tu pergi dekat kawasan pokok dengan berpakaian suit lengkap, dilaungkan azan menggunakan hela, orang kata apa yang corong tu kan. Azan kat situ kuat-kuat mengala corong tu betul-betul dekat pokok tu. Dengan kata lain, bunyi azan tu bergema dia mengelilingi pokok tu. Barulah tebuan tu sarangnya berjaya dibakar oleh pihak bomba. Kalau dia tak azan, memang tak terbakarlah pohon sarang tebuan tu. Jadi peristiwa ni menjadi satu heboh dalam satu taman. Sebab macam mana tebuan tu betul-betul boleh mengesan yang mana bukan Islam, yang mana Islam, dan yang mana bomba, yang mana bukan bomba. Macam mana tebuan tu boleh tahu? Sedangkan tebuan tu hanyalah binatang. Mungkin ada yang beranggapan tebuan-tebuan tu telah dirasuk oleh sesuatu yang ada dalam pokok tu untuk menyerang orang tertentu. Jadi cerita tentang tebuan pokok tu memang heboh dekat kawasan Perak. Kawasan mana abang tak boleh nak beritahu. Tapi tahunnya 1995. Hebohlah, semua orang percaya dekat pokok tu ada sesuatu yang menunggu, iaitu roh perempuan yang mati tergantung dekat pokok tu. Dia yang menjadi penunggu pokok tu. Ramai yang beranggapan macam tu. Jadi walaupun sarang tebuan dah tak ada sejak daripada peristiwa tu, tak ramai orang yang nak lalu depan kawasan tanah lapang tu yang dekat dengan pokok gajus tu. Jadi dengan kata lain, sunyilah kawasan tu. Semakin sunyilah. Kita berbalik kepada cerita Asura. Ingat tak abang cerita tadi, Asura setiap malam bapak dia akan tunggu mak dia dekat depan rumah. Dan dia tunggu sampai mak dia balik, barulah mereka suami isteri masuk dalam rumah sama-sama. Itu ceritanya kan. Pada satu hari, bapak dia lebih kurang pukul 10 malam macam tu, keluarlah, tunggu bawa kerusi, pergi dekat kawasan depan rumah, tunggu emak si Asura balik. Dan itu tak jadi masalah sebab memang tiap-tiap malam bapak dia akan buat benda yang sama. Asura nampak juga bapak dia tengok, dia melintas-lintas dalam rumah, dia tengok bapak dia, ada dekat depan rumah. Dia pun tak hirau lah, biarlah. Dan selama dia pun dia bergaduh dengan bapak dia pun malas nak tegur bapak dia buat apa. Dia biarkan je bapak dia macam tu. Lepas tu, pukul 12 malam, mak dia balik. Mak dia masuk rumah, mak dia tanya, ayah kau mana? Waktu tu Asura pelik. Ayah kan ada dekat depan tunggu mak macam biasa. Tak ada, mak dia cakap. Yang ada kerusi je. Ayahnya tak ada. Jadi, semua jadi macam, ayah dia ke mana? Jadi, adalah kakak dia beritahu. Mungkin ayah jalan-jalan ambil angin kot. Tapi mak dia cakap, mana ada orang ambil angin tengah malam? Ini dah pukul 12 lebih. Jangan-jangan ayah kau ke mana-mana sesat kot. Tapi diorang jadi risaulah. Disebabkan ini diorang jadi risau. Kemana bapak diorang pergi? Walaupun Asura kata dia tak suka dengan bapak dia. Dah lama tak bercakap dengan bapak dia.
Tapi bila bapak dia hilang, dia jadi gusar. Terutama sekali bila dia tengok mak dia. Mak dia dalam keadaan yang sedih sangat. Bapak dia hilang. Jadi nak report polis belum 24 jam. Jadi diorang pun tunggulah. Tunggu sampailah akhirnya semua tertidur. Bila tertidur, besok pagi bangun, bapak dia tetap tak balik. Mak dia pergi kerja macam biasa. Tapi dalam keadaan yang yang sedih. Asura paling kesian bila tengok mak dia sebab keadaan mak dia sangat sugul. Walaupun mak dia pergi kerja, tapi keadaan mak dia nampak daripada air muka risau suami dia hilang. Bila mak dia balik kerja je, soalan pertama yang mak dia tanya pukul 12 malam hari kedua, mak dia tanya, mana bapak engkau? Bapak tetap tak balik lagi. Ayahnya tetap tak balik lagi, tetap hilang. Jadi diorang pun buat report polis dengan mengatakan bapak dia hilang. Jadi cerita tentang bapak dia hilang ni menjadi heboh lah di kalangan ahli-ahli taman tu. Taman-taman perumahan tu memang heboh lah bapak dia hilang. Jadi ahli taman pun ada yang buat usaha untuk mencari bapak dia tapi tak berjumpa. Tentang kehilangan bapak dia ni boleh dikatakan heboh bukan dalam kawasan taman perumahan aja, tapi heboh di kawasan daerah tu. Sama-sama mencari bapak dia. Berita ni sampai ke pengetahuan adik-beradik bapak dia. Nak jadi cerita, bapak dia anak yang sulung. Jadi dia ada ramai adik. Di kalangan adik-adik bapak dia ni ada seorang yang sangat alim dalam agama Buddha, iaitu dia ada kelebihan untuk memanggil dewa Cina masuk dalam badan dan memberitahu apa yang berlaku pada bapa dia. Jadi pada satu malam dibuatlah satu upacara memanggil roh dewa untuk masuk ke dalam badan pakcik dia untuk bagi tahu apa yang berlaku. Selepas dewa tu masuk dalam badan pakcik dia, dewa tu bagi tahu sebenarnya bapa dia tidak ke mana-mana. Bapa dia ada dekat pokok tu dan bapa dia dikurung dalam pokok tu. Jawapan daripada bomoh tu, bukan bomoh macam pakcik dia yang kena masuk dewa tu kan, sangat mengejutkan. Tak sangka itu sebenarnya yang berlaku. Diorang ingatkan bapa dia tak ke mana-mana berluka hilang, tapi rupanya ada dekat pohon gajus depan rumah. Jadi untuk menguatkan lagi apa yang diorang diberitahu, Asura pun dapatlah minta bantuan daripada kawan-kawan bapa dia yang beragama Islam. Jadi ada beberapa kawan bapa dia panggillah seorang imam lah macam tu yang tahu tentang makhluk alam sebelah, dan imam tu pun buatlah sesuatu ruqyah dan imam tu beritahu benda yang sama, iaitu bapa mereka ada dekat dalam pokok tu. Kecohlah semua orang. Macam mana nak keluarkan masing-masing tak tahu. Tapi dia rasa macam nak potong je pokok tu tapi tak ada kekuatan, dia kata. Dia yakin apa yang diberitahu oleh pakcik dia yang dimasuki dewa dan juga Tok Imam tu adalah betul. Bapa dia ada dekat dalam pokok tu. Selang daripada 3 hari selepas pencarian bapa dia pun dihentikan, tiba-tiba heboh dekat kawasan tu. Dalam beluka orang jumpa seorang lelaki bogel. Seorang lelaki Cina bogel, dan lelaki Cina tu telah ditangkap dan dibawa ke balai polis. Jadi pihak polis lepas tu menghubungi keluarga Asura. Ramai-ramailah keluarga Asura datang pergi ke balai polis nak tengok adakah betul itu adalah bapa diorang. Memang betul itu adalah bapa diorang. Tapi keadaannya sangat menyedihkan. Dengan cala-bala seluruh badan, tak ada satu pun pakaian lekat dekat badan bapa dia sewaktu bapa dia ditemukan. Jadi selepas macam tu bapa dia dihantar ke hospital untuk dibuat check up dan dibawa ke rumah. Dan sejak daripada tu bapa dia dah bertukar jadi orang gila. Setiap malam, setiap maghrib, bapa dia akan tunjuk ke pokok tu sambil menangis, "Jangan kacau aku, jangan kacau aku." Terpaksa anak-anak tutup pintu atau tutup tingkap supaya bapa dia tak nampak pokok tu. Kalau bapa dia nampak pokok tu pada hari siang, tak berlaku apa-apa, okey je. Tapi bila malam bapa dia nampak pokok tu, bapa dia akan menangis-nangis, tutup pintu, jangan kacau aku. Pergi kau dari sini, pergi kau dari sini." Keadaan bapa dia semakin teruk sampaikan bapa dia tak nak bangun daripada katil. Dia buang air kecil, buang air besar, semuanya dekat katil. Terpaksa Asura dengan mak dia uruskan termasuk pakaikan pampers. Dan bapa dia bila tengah malam akan tunjuk dekat sudut rumah
Pergi kau dari sini, pergi kau dari sini, jangan ganggu aku. Menangis-nangis dia. Sampaikan Ashura dengan mak dia tak tahu nak buat apa. Abang dengan kakak dia waktu tu memang sibuk bekerja, kata Ashura. Jadi banyak masa tak bersama dengan mak ayah, banyak masa dekat pejabat. Ashura lah sebagai anak bongsu yang menghadap benda tu. Dia kata dia kesian dengan bapak dia, tapi dia tak tahu nak tolong macam mana. Setiap malam menjerit, setiap malam menangis. Lepas tu alasan dia cakap dalam bahasa Cina, pergi kau dari sini, jangan kau ganggu aku, pergi kau dari sini, tolong aku takut dengan pokok tu. Itu je yang bapak dia cakap berulang-ulang dalam bahasa Cina. Sampaikan mak dia jadi stres. Stres bukan sebab menguruskan bapak dia, tapi stres sebab kenapa suami dia jadi macam tu selepas dijumpai. Dan bapak dia lebih banyak termenung bila hari siang, tak nak bercakap dengan semua orang. Kalau ikutkan bapak dia nak duduk je dalam bilik, sebab daripada bilik dia tak nampak pokok tu. Dan kalau duduk ruang tamu, dia akan jadi macam gelisah, seolah-olah macam diperhatikan oleh sesuatu. Jadi benda ni menjadi semakin hari semakin teruk, sehinggalah satu hari bapaknya meninggal dunia. Tapi dia kata ada satu benda yang pelik sewaktu bapak dia meninggal dunia. Sewaktu pihak polis datang buat pengecaman mayat ataupun pengesahan kematian, pihak polis sendiri terkejut sebab bapak dia seolah-olah tak ada tulang. Walaupun sewaktu meninggal bapak dia memang betul-betul kurus, tapi takkanlah sampai tulang tak ada. Sampaikan dia kata tangan ni boleh dilipatkan, macam tulang tu dah ditarik keluar. Pelik gila. Tapi bila dia raba-raba, tulang tu ada, cuma tulang tu jadi lembut. Benda tu menjadi heboh jugalah di kalangan ahli keluarga dan bahagian yang pengurusan jenazah, sebab benda tu tak pernah terjadi mana-mana manusia. Jadi selepas pengkebumian pun diselesaikan, selang setahun daripada peristiwa bapak dia meninggal, mak dia pula meninggal kerana mak dia kecewa dengan apa yang berlaku dengan bapak dia. Ada satu bahagian abang tertinggal. Sewaktu bapak dia sakit, Ashura penat menguruskan. Penat bukan uruskan cebok berak tu, tak penat. Dia kata yang penat adalah dia terpaksa tenangkan bapak dia setiap kali bapak dia menjerit-jerit depan pokok tu. Bila nampak pokok tu menjerit-jerit. Jadi pada satu malam bila bapak dia menjerit terlalu kuat, seolah-olah macam nak dibunuh oleh sesuatu yang datang daripada pokok tu, Ashura berlari ke arah pokok tu dan menjerit, "Apa yang kau nak? Kenapa kau kacau bapak aku? Kenapa keluarga aku yang dipilih, yang digunakan untuk kau kacau? Kau pergi daripada sini, aku tak pernah kacau kau." Selepas dia cakap macam tu, walaupun tak berlaku apa-apa, tapi keadaan bapak dia semakin malam tu reda sikit. Tak dia menjerit-jerit, bapak dia terus jatuh pengsan. Dan selang daripada 2-3 hari lepas tu yang bapak dia meninggal. Rasa dia kesal juga kenapa dia marah pokok tu, sebab itulah yang menyebabkan bapak dia meninggal. Tapi sebagai anak, dia tak tahu nak buat apa lagi. Yang dia buat adalah dia cuba untuk bagi makhluk tu sedar yang kenapa kau kacau kami tak pernah kacau kau. Tapi peristiwa selepas bapa dengan mak dia meninggal, dia jadi sangat sedih dan mereka semua berpindah daripada rumah tu. Sewaktu diceritakan kisah ini pada abang melalui email, dia tulis email dalam keadaan yang hujan ribut. Waktu tu dia baru balik daripada tempat mana rumah dan pokok tu ada. Dia orang semua dah duduk rumah lain dah. Ashura dah duduk rumah lain, abang dan kakak dia duduk rumah lain. Tapi satu petang, dia berjalan, naik kereta, berjalan ke taman perumahan lama dia, dan dia tengok kawasan tu masih lagi lapang, pokok tu masih lagi ada dekat situ. Tak dibuat apa-apa. Walaupun dah banyak-banyak usaha orang buat untuk merobohkan, tapi tak ada satu pun yang berjaya. Jadi balik daripada dia tengok pokok tu, barulah dia tulis email kepada abang. Dia ceritakan, ini adalah pengalaman dia berdepan dengan satu pokok yang ada kisah misteri. Tapi yang menjadi misteri paling besar adalah kenapa mak ayah dia dipilih untuk dihilangkan nyawanya. Dan dia percaya itu semua berpunca daripada pokok tu. Abang dedikasikan cerita ni untuk Ashura sebab ceritanya betul-betul dia sedih, pada masa yang sama rasa tertekan bila kita diganggu dengan sesuatu yang kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Harap-harap cerita kali ini memberi pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Siapa-siapa yang tahu tentang pokok gajus nama dia, gajus dekat kawasan Perak, tanah lapang depan taman perumahan, boleh komen dekat bawah. Mana tahu ada di antara
pendengar-pendengar tahu tentang kisah ni atau tahu tentang pokok ni, kita sama-sama kongsi. Mana-mana yang nak bagi gambar, lagi bagus. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Masih lagi abang jual, boleh tekan link yang abang sediakan di description area. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumanya cerita abang kali ni agak laju sikit kan. Bersemangat ni, bersemangat nak cerita. Okay.